dah kerja. Oh, okey. Mak? Mak, solat. Okey. Apa ni? Daging korban. Oh, dia Yasin. Yasin. Kenapa ke? Dia Yasin lah. Oh, sekolah mana? Sekolah Sentul 1. Sentul satu. Ramai dia balik lah. Berapa orang ni? Boleh main bola ke? Abang bayar apa? Ha? Adik sebeli, bapak dia sujud masin. Oh, iya ke? Oh, berapa orang duduk sini? Kak, berapa? Adik, Yasin. Oh, nampak. Yang ni anak awak lah. Ni anak saya. Seorang, dua. Seorang. Sedang ke? Senang Muhyiddin Yasin. Mana? Oh, iya ke? Dekat dalam TV. Iya ke? Ha. Ah, Ha lah. iya. Okey, jaga baik. Okey. Jangan main-main tak sesuai ke? Okey. Okey, ni selalu. Comel. Itulah dia video ni kemarin kan. Hari haji pertama. Betul. Inilah adik yang bertular sangat-sangat kerana dipanggil dengan selambanya bila berjumpa dengan Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Ya, itu boleh kita nampak bahawasanya PM kita ni memang terkenal lah. Bukan sahaja kita ni yang dewasa, malahan anak-anak kecil pun mengenali Perdana Menteri kita. Tapi itulah dia, apabila anak-anak kecil ni berhadapan dengan orang yang kita ni kalau berhadapan dengan PM ni, kita punya perasaan gemuruh apa semua kan. Teruja apa semua. Tapi adik tu relax je. Ni Muhyiddin Yasin kan? Oh, Muhyiddin Yasin kat TV tu kan? Kat TV tu kan? Lepas tu, biasalah abah kita kan cakap, kan? Nampak tak? Kita nampak lah. Sporting dan juga kita lihatlah mesranya PM kita kan dengan anak-anak kecil yang ada dekat. Itu Sentul kan? KL kan? Kat Sentul. Dan walaupun dalam keadaan yang ialah kita menghadapi setempoh yang sukar, tapi PM, Perdana Menteri kita tetap turun padang untuk berjumpa, untuk menyapa, beramah mesra dengan penduduk tempatan. Jadi itu antara yang boleh kita raikanlah. Sisi lain di sebalik penugasan seorang Perdana Menteri yang orang kata sangat ramah lah orang. Betul, menyantuni rakyat lah kan. Okey, apapun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekali lagi anda bersama dengan saya Fazli. Semalam saya bersama dengan Masila. Hari ini saya bersilih ganti pasangan. Saya bersama dengan partner itu dah diletakkan dalam jadual ya. Kita bersama dengan Sofia hari ini. Betul. Hari ini adalah 22 Julai 2021 hari Khamis bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1442 Hijrah. Semoga dalam keadaan yang sihat, bersemangat hari ini. Dan sudah tentunya itu untuk kita terus cakna dengan apa keadaan semasa terkini. Kita tahu ya setakat ini dimaklumkan yang industri kreatif memasuki untuk kawasan-kawasan fasa PPN kedua boleh bersambung. Bukan bermula syuting baru tetapi bersambung. Itu akan kita perincikan bersama dengan tetamu-tetamu artis kita sebentar saja lagi. Ya, betul. Itu antara pengisian dalam MHI pada hari inilah. Kita akan bersama dengan dua orang artis, seorang pengarah lah. Jadi kita akan bertanyakan kepada mereka inilah bagaimana agaknya. Yalah, apabila ianya macam sebuah pendapatan yang tertangguh lah kan. Ada macam industri kreatif ni, andai kata kalau ada job, dapatlah duit kan. Itunya khususnya untuk kru penggambaran lah. Kalau artis, saya percaya mereka ni mungkin ada inisiatif lain, mereka berniaga atau sebagainya. Tapi kru ni yang kita risau ni. Dan ianya turut dimuatkan, Sofia, dalam berita harian juga, pengisian berkenaan dengan kebenaran sambung syuting sahaja. Itu kita kena tekankan kat sini. Bukannya ada drama baru ke, filem baru ke. Ni yang tertangguh tempoh hari. Sambung sahaja. Dan mungkin itu sahaja dengan SOP yang sangat ketat seperti biasa. Dan difahamkan setiap kru penerbitan itu perlu mendapat 2 dos vaksinasi komplit. Betul. Itu adalah syaratnya. Jadi ini yang perlu diperincikan. Adakah sebenarnya mudah untuk kita menyaring dan memastikan kesemua kru dalam satu set itu benar-benar menjaga daripada sudut inilah divaksinasi dan sebagainya. Bercakap berkenaan dengan calitan. Okey, calitan. Kita juga akan bincang berkenaan inilah dia satu sensasi di sini. Apa yang sensasi? COVID-19 Rapid Antigen Test, tuan dan puan-puan, yang boleh dilakukan di rumah telah pun dalam pasaran kita sejak 19 Julai yang lalu. Jadi ini yang kita nak perhalusi. Saya sejujurnya sebagai salah seorang yang telah pun membuat swab test berkali-kali, 14 kali. 14 kali, okey. Saya rasa lepas ni dah mudahlah. Tak perlu nak kita keluar rumah kan. Dah boleh lakukan di rumah sendiri. Dan ini antara yang kita nak perinci, adakah sebenarnya selamat, siapa yang boleh melakukannya. Dan mungkin sedikit sebanyak kaedah
tertentulah untuk memastikan kita mempunyai result yang sahih. Betul. Tapi apa yang paling membanggakan kami lah dekat sini, produk ini adalah produk buatan Malaysia. Ya. Itu yang kita banggakan kan. Betul. Dan kadang terfikir juga, alah kenapa agaknya produk ini lambat sangat dikeluarkan kan. Itulah dia. Tapi apapun, produk ini telah pun dikeluarkan. Nanti kita akan tanyalah berkenaan dengan produk ini. Dan saya percaya bahawa produk ini memang sangat-sangat diperlukan khas untuk anda semua yang bekerja di luar lah. Contohnya macam kita, frontliner media ni kan, pergi sana pergi sini, kadang balik rumah tu takkanlah kita nak pergi klinik kan setiap kali nak balik rumah kan. Jadi dengan adanya alat ini, kita boleh menggunakan sebelum balik rumah lah, dekat pejabat ke, dalam kereta apa semua kan. Rapid test, jadi sangat-sangat cepat, ada masa 20 minit saja, 15-20 minit dah boleh dapatkan resultnya. Dan bercakap berkenaan dengan mendapatkan calitan ini, ada juga di antara mereka yang dikira sebagai barisan hadapan, tetapi di belakang tabir kan kita tak bertemu dengan mereka secara berdepan. Mereka inilah yang akan kita raikan hari ini, kerana setiap hari demi hari cabaran getir mereka. Mereka akan duduk dalam satu vacuum dalam makmal tu untuk memproses setiap satu calitan yang diterima dari merata di seluruh Malaysia. Betul. Untuk kita melihat berapa banyak angka positif setiap hari. Jadi mereka akan kita bawakan. Dan tentunya kita nak tahu jugalah bagaimana keadaan bekerja dengan kes kini melebihi 11,000, 12,000. Pastinya sangat mencabar tugasan mereka ketika ini. Betul. Kalau kita lihat, kalau sebelum ini barisan hadapan kita ni yang memakai PPE kan. Mereka ni rasa macam lemas apa semua. Tapi di bahagian belakang ini juga kita dapat lihat yang mereka pun memakai uniform yang lengkap juga. Dengan memakai sarung tangan dan sebagainya. Jadi kita nak tahulah, mungkin ada cabaran-cabaran yang kita tidak tahu. Yang apa yang kita tahu, kita pergi buat swab test, negatif ke positif. Itu je yang kita tahu. Tapi tak tahu tak, di sebalik sebenarnya mereka nak membuat kajian-kajian tentang kita punya antigen itu kan. Mungkin ada cabaran-cabaran mereka kan. Tahu tak sebenarnya untuk nak membuat penilaian di makmal itu memerlukan prosedur yang sangat-sangat rapi. Saya difahamkan ada 3 fasa keseluruhannya kan. Jadi andai kata kalau ada antigen yang tercemar sedikit pun kan, ianya boleh mengganggu proses untuk dapatkan keputusan yang tepat. Betul. Dan bayangkan kalau sedikit human error, tersilap sedikit sahaja, risiko untuk mendapat COVID-19 itu terhadap diri mereka sendiri sangat tinggi. Dan lagi lepas kerja kita balik rumah berjumpa dengan keluarga kan. Jadi pengorbanan itu sangat-sangat besar dan hari demi hari mereka telah melaluinya sepanjang 1 tahun lebih. Jadi mereka akan kami bawakan untuk kita mengenali dan menghargai mereka. Dan kita juga ingin meninjau semulalah bagaimana ibadah korban dijalankan tahun ini dengan SOP yang cukup ketat. Menerusi dengan program Musaadah Perdana Ibadah Korban Wilayah Persekutuan difahamkan sebanyak 555 ekor lembu telah pun dikorbankan dengan 66 masjid dan surau yang terlibat dalam program ini. Apa kata? Jom kita saksikan satu bingkisan istimewa khas untuk anda sempena Aidiladha yang dibawakan untuk anda oleh Jawi. Kita saksikan. Pada hari pertama perayaan Aidiladha, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama rakan strategik buat julung kalinya menganjurkan program Musaadah Perdana Ibadah Korban Wilayah Persekutuan dalam norma baharu. Sebanyak 66 masjid dan surau terlibat dalam program tersebut dengan jumlah keseluruhan sebanyak 555 ekor lembu korban. Masjid Amru Ibni Al-As, Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur tidak ketinggalan untuk menyemarakkan lagi ibadah korban di samping mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Semua proses penyembelihan termasuk proses melapah, memotong dan juga membungkus daging korban ini dilaksanakan dengan pemantauan yang ketat di 7 buah rumah sembelihan Jabatan Perkhidmatan Veterina dan juga rumah penyembelihan runinan swasta yang dilesenkan atau ladang tindakan yang diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina di sekitar Lembah Kelang. Daging korban yang siap dibungkus diedarkan kepada penerima berdasarkan jadual penghantaran mengikut zon bermula pada hari raya pertama sehingga hari raya keempat. Anggaran penerima manfaat agihan daging korban adalah sebanyak 15,540 pek kepada fakir miskin, 11,655 pek kepada peserta korban dan 11,655 pek musaadah kepada petugas barisan hadapan serta golongan yang memerlukan.
Baik, itu dia program Musaadah Perdana Ibadah Korban yang dibawakan daripada Jawi lah kan. Jadi ianya adalah untuk menyantuni lah mereka yang berada di sekitar wilayah persekutuan di KL. Betul. Kan, untuk mereka menerima daging-daging korban kan. Macam saya pun alhamdulillah saya pun dah terima daging korban. Terima kasih jiran saya kejiranan. Alhamdulillah. Saya tak expect lah benda tu. Tapi apabila yalah kadang-kadang yang menerima daging korban ni, kadang kita ni rasa macam kenapa bagi kita kan? Sepatutnya dibagikan orang yang memerlukan apa semua. Ya. Tetapi apabila kita cakap macam tu, tak ini yang apa membuat ibadah korban ni dah niatkan untuk memberikan kepada kejiranan. Kalau macam tu nak buat macam mana, kita ambil lah. Terima kasih, alhamdulillah. Itulah kecantikan ibadah korban ni kan. Dan tentunya lebih ramai lagi golongan yang memerlukan diberikan perhatian tahun ini menerusi program ini. Itu yang kita raikan. Baik, antara juga yang kita nak masukkan topik hari inilah adalah antara penentuan bagaimanakah industri kreatif akan meneruskan penggambaran mereka dalam fasa PPN yang kedua ini. Jadi kita akan saksikan dulu laporan ringkas penggambaran luar studio atau suntikan vaksin kepada para karyawan dan juga artis dalam persediaan mereka untuk menuju ke penggambaran fasa PPN yang kedua. Jom kita saksikan. Okey, belum bersedia lagi. Okey. Jadi seperti mana yang Sophia katakan, saya rasa para karyawan pegiat anak seni memang menarik nafas lega lah sangat-sangat. Sebab saya percaya bahawa kalau sebelum ini mereka memang menyeru agar kerajaan membuka kembali sektor untuk membuat penggambaran inilah kan. Apabila kerajaan dah membuka pelbagai sektor-sektor lain, kadang-kadang anak-anak seni ni mereka kata bahawa mereka ni penting juga dalam pertumbuhan ekonomi mereka juga. Siap viral lagi di media sosial, ada satu pergerakan movement ini. Apa khabar anak seni? Betul. Kan? Kita nak saksikan bikisan ini. Jom. Okey, jom. Pada 20 Julai lalu, kerajaan memutuskan untuk memberi kebenaran kepada industri penyiaran melakukan aktiviti penggambaran di luar studio. Namun beberapa syarat diberikan dengan pematuhan prosedur operasi standard yang ketat selain jumlah tenaga produksi yang minima. Menerusi kenyataan akhbar, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, kelulusan pada fasa 2 pemulihan negara ini adalah di bawah protokol gelembung penggambaran yang dikawal selia oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS. Aktiviti penggambaran hanya membawakan syarikat produksi drama, iklan dan dokumentari yang sebelum ini terpaksa ditangguhkan kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam fasa 1 Pelan Pemulihan Negara. Dalam pada itu, usaha melancarkan program vaksin COVID-19 bagi anak seni terus dipergiatkan oleh FINAS bagi langkah meningkatkan keselamatan selain membantu kerajaan mencapai komuniti kelompok. Segala perancangan yang bakal dilaksanakan adalah sebagai langkah terbaik kerajaan memastikan segala SOP dipatuhi untuk membendung penularan wabak COVID-19. Dengan jumlah kru pun minimum sekarang ni dengan semua boleh divaksinasi. Antara kawasan-kawasan tertentu saja boleh buat shooting fight. Betul. Tapi saya rasa bagus jugalah kan kalau sebelum ini kerajaan membuka kembali kalau sektor penggambaran ni mereka dibenarkan untuk membuat penggambaran dalam studio sahaja. Betul. Bayangkan kalau dalam studio kan yelah memang boleh buat penggambaran tapi terhad lah kan. Kebanyakan daripada penggiat industri ni mereka ni kebanyakannya shooting luar macam contoh drama, filem apa semua kena set dekat luar. Betul. Tapi apa yang menjadikan kita apabila tertangguh kadang-kadang dah siar dah dekat TV. Contohlah 13 episod yang dah tayang kat TV 7 kan. Alamak, yang berbaki tu mereka belum sempat syuting lagi. Jadi bayangkan kesusahan kepayahan mereka ni. Contoh macam program 99 juga dan jenis dokumentari kan. Jadi ada tekangan di situ untuk pergi ke operasi ke sana ke sini. Tapi alhamdulillah lah kita melihat ini satu cabaran yang telah pun diatasi dengan pelepasan untuk melonggarkan sedikit pergerakan bagi anak-anak seni ini. Okey, kita terus bersama dengan mereka sendiri yang pernah terkesan. Anak-anak seni ni ada berita baik buat mereka. Kita perkenalkan Idora Abdul Rahman, pengarah Wiranusa Sendirian Berhad, dan juga bersama dengan Didi Alias dan Fimindan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Sihat ke? Sihat ke tiga tu? Terlebih sihat. Duduk kat rumah terlebih sihat. Apa kat diri dekat pantai tu? Kat diri dekat pantai tu. Kita kena tenang duduk kat pantai walaupun. Saya pun tenang tengok. Itulah Mami. Macam-macam pantai yang Mami ni ada ni.
Okey, kita nak tanya kepada Idora dululah. Idora sebagai salah seorang daripada pengarah lah kan yang banyak juga menggarahkan beberapa buah drama di TV3 kan. Nak tanya kepada Idora sendirilah kan, untuk set penggambaran drama-drama yang diarahkan oleh Idora sendiri, ada tak job-job yang tertangguh ataupun semuanya alhamdulillah dah diselesaikan sebelum kita berada dalam fasa PKP fasa 1 Pelan Pemulihan Negara ini, Idora? Tak, memang tertangguh. Tertangguh, Kami baru ya. Memang tertangguh. Betul? Kami baru syuting dalam 20% penggambaran, tapi kebanyakan main location dah di shoot lah. Dan kami menjalani penggambaran di KL Selangor. Jadi itulah agak tertekan juga nak menyambung ni. Nak mencari kawasan Fasa 2 ni. Okey. Itu antara cabarannya untuk mengenal pasti lokasi-lokasi tertentu lah kan. Okey, berbalik kepada peranan sebagai pelakon-pelakon ni, mungkin nak tanya kepada Didi Alias sendiri kan. Bila sebelum ini syuting bersama dengan kru, bersama dengan para pelakon lain, pernah tak rasa macam mungkin sendiri tu dah jaga disiplin, dah vaksinasi, jaga penjarakan, tetapi bila berada di set tu adakah satu yang sangat sukar untuk dijaga? Assalamualaikum, selamat pagi. Hai Fimi, hai Do. Selamat Raya. Okey, sebenarnya Mami dah banyak kali kot di lokasi di mana kita memang akan jaga total. Maksudnya SOP kita apa benda yang diberitahu. Cuma kadang-kadang benda tu melibatkan orang luar. Maksudnya saya Mami punya pengalaman lah 2 kali kita pernah tengah syuting episod. Wardrobe kami 2 orang. Yang dia positif yang kita tak tahu dan dia dapat benda tu daripada family dia. Allah. So kita dalam penggambaran. So alhamdulillah kita orang terpaksa stop shooting, lepas tu kita semua kena quarantine diri apa semua dan sambung balik. So sekarang ni pun drama di TV3 pun yang tengah main Cukup Derita itu memang tengah derita sangat ya. Ada kita orang pun tak habis lagi shooting, ada lagi 20 episod lagi. Maksudnya dah ditayangkan 20 episod, ada baki lagi 20 episod. Aku pun dah lupa watak aku dah cerita. Tak apalah, dah tak ingat dah cerita. Tengok sangat tu, dah lama sangat tu. Kalau lama sangat kadang situ tau. Kita dah lupa kita buat karakter apa. Ini dalam sejarah kita syuting dah rasanya paling lama 40 episod dekat 8 bulan kot. Macam buat filem. Wow. Patut dah lupa. Sudah ada. Fimi pula. Fimi, macam mana Fimi job-job yang tertangguh ni? Okey lah Fimi, ada orang cakap yang kalau misal kata job tertangguh ni, kalau Fimi kan ada yang mana orang yang bujang, yang belum lagi berkeluarga. Kadang ada orang cakap yang artis ni yang banyak terkesan ni, kadang mereka ni yang berkeluarga. Fimi sendiri bagaimana? Fimi nak bagi tahu, adakah Fimi pun terkesan juga disebabkan filem ataupun drama yang ditangguh ini dan kembali boleh beroperasi ni, Fimi? Okey, Assalamualaikum. Salam. Salam. Lain-lain semua rakyat Malaysia. Okey, sebenarnya sebabkan saya single family saya. Ayah saya dalam keadaan yang stroke. Okey. Dah tahun lepas tu saya ada kakak saya, abang ipar saya, anak buah saya di rumah ni dan mak saya juga. Bagi saya, alhamdulillah mungkin sebab ini dah fasa yang ketiga. Jadi persiapan dari segi financial ataupun makanan ataupun apa-apa tu dah ada. Dan betul kata orang yang ada family tu mungkin agak sukar dari segi pekerjaan apa semua. Tapi dari side saya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dari side production yang saya pernah shooting pun diorang memberi kerjasama dengan cakap okey kami faham sebab kita tak dapat shooting, kami allocate sikit tu anda bersedia ada preparation, tak adalah kelang kabut ataupun tak ada komplain dari side kami yang bekerja. Sebab sekarang saya tengah shoot dengan Kak Sharifah Syahura punya production, pengarah Abang Raja Mukriz. Jadi memahamilah dari side production untuk saya tapi untuk side crew juga. So alhamdulillah semuanya masih okey. Alhamdulillah. Itulah seperti disebutkan oleh Fimi kan, Idora sebagai pengarah ni bukan sahaja kena menjaga kebajikan para pelakon, kru produksi, tapi keselamatan mereka, memastikan mereka semua jaga disiplin masa bekerja, dah dapat vaksinasi. Jadi adakah ini satu kekangan yang agak sukar untuk dijaga apabila penggambaran ni akan bersambung semula? Okay, first of all, sekarang ni sebab antara syarat wajib kalau nak buat penggambaran adalah perlu wajib dapat 2 suntikan dos vaksin kan. Jadi kami dah tengok, dah check
ramai lagi antara tenaga pekerja yang masih belum dapat vaksin. Dan ada yang baru dapat 1 suntikan. Jadi kalau nak sambung dalam waktu yang sangat-sangat terdekat ni, mustahil lah bagi saya. At least mungkin dalam pertengahan bulan 8, begitu mungkin lah akan diusahakan. Bagaimana Idora lihat, saya ada terbaca juga ada kekangan lah di antara produksi ni bercakap berkenaan dengan mereka yang nak buat suntikan vaksin ni. Syarikat produksi harus mengeluarkan duit sendiri ni untuk nak membuat suntikan vaksin ni kepada pekerja-pekerja kru-kru penggambaran ini. Bagaimana Idora melihat tentang situasi ini? Syarikat produksi saya difahamkan mereka harus sekurang-kurangnya membelanjakan sekurang-kurangnya 5 ke 10 ribu untuk nak buat suntikan vaksin kepada kru-kru penggambaran ini, Idora. Itu pada producer lah sebab saya cuma pengarah je. Cuma sekarang ni kami mengambil kesempatan sebab kebetulan FAM, Persatuan Pengarah, dia mengambil inisiatif untuk mendapatkan vaksin secara berkelompok. Jadi kami mengambil kesempatan bagi kru-kru yang bukan di bawah Persatuan Pengarah pun dibenarkan untuk mengambil vaksin di antara mereka. Jadi so far ada yang dah daftar dan ada yang baru daftar sehari 2 dah terus dapat date. Alhamdulillah. Saya harap proses ni dapat disegerakan lah untuk kami memulakan tugas kami semula. Okey, kita tanyakan kepada Mami juga ya. Mami sebagai seorang yang pelakon yang memang dah banyak sangat pengalaman, memang otai lah tahun demi tahun. Melihat perubahan masa pada ketika ini dengan satu pelepasan untuk syuting tu hanya di satu kawasan sehingga tamat penggambaran itu. Adakah melihat suatu ini adalah kekangan ke ataupun macam susah mendapat penjiwaan watak ke ataupun drama itu ke bagaimana? Sebab lokasi ni terhad macam mana? Itu salah satu jugalah pasal kita ni ada penyambungan. Maksudnya kalau kita syuting di rumah kampung, maknanya kita kena kekal dengan rumah kampung tu. Kita tak boleh tukar rumah kampung, lepas tu menaik episod kat rumah banglo pula. Dan memang lari daripada cerita tu lah. So macam kita sendiri, memang kita orang ni takkan bergerak. Maksudnya kalau satu lokasi tu, dia satu hari tu dia akan susun satu jadual di mana kita ada penggambaran di rumah kampung. So kita lock semua dekat area situ. Cuma yang akan menjadi kesukaran di mana kita akan melibatkan lokasi-lokasi macam tempat makan, kafe, macam hotel, macam banyak lokasi-lokasi yang melibatkan syarikat-syarikat yang mungkin ada yang masih buka ataupun tutup ataupun tidak bagi kita syuting. Maksudnya kalau kita syuting di rumah, adakah tuan rumah tu bagi kita syuting dalam keadaan pandemik tengah orang kata tengah makin hari makin naik, dia turun pun macam acah-acah dia turun kan. So benda ni pun akan kami fikirkan dan macam Mami sendiri, Mami pun ada anak yang berumur 7 tahun. So benda-benda tu kita walaupun tapi benda ni satu benda yang bagus lah. Maksudnya kita diberi ruang dan peluang untuk buka balik industri kita. Sangat-sangat bersyukur kerana kita punya kru, tim kita dapat teruskan kita perjuangan untuk family diorang. Cuma kita kena perlu berhati-hati dan kita kena betul-betul structure balik kita punya tim untuk mana kebijakan dia bukan kata director sajalah, the whole family dalam production ni kita kena teamwork untuk make sure tak ada cerita-cerita yang di luar sana yang jadikan kita orang ni kena sekali lagi lah. Maksudnya itu hari dengan kita punya team kena saman yang ni kena ni apa semua kita tak nak. So kita nak teruskan kerja, kita nak teruskan berlakon, kita nak teruskan buat apa yang sepatutnya buat. Dan 2 bulan dah ni dah rasa macam tak tahulah apa performance lagi nak diteruskan Faham. So benda ni kalau kata macam Ido sendiri cakap tadi, kita kena menunggu untuk semua mendapatkan second dose. So maknanya dia akan makan masa lah, bukan dalam masa terdekat. Pasal sekarang pun kita punya penolong pengarah dah start bertanyakan dos. Dulu tanya jadual, tarikh. Sekarang tanya dos. Mana dos pertama dah ambil ke belum? Dos kedua dah ambil ke belum? So kita kena menunggulah. Ada yang dapat ujung bulan 8, ada yang dapat bulan 9. So kita tak boleh nak confirmkan bila kita boleh start masuk set lah. Betul. Bila dah jadi macam ni, saya rasa pihak produksi harus memilih lah kru-kru penggambaran. Mana-mana yang dah lengkap barulah boleh syuting kan. Jadi yang mana belum tu kena tunggulah kan. Okey, Fimi sikitlah Fimi. Kita mewakililah semua Fimi. Apa mungkin harapan yang mungkin Fimi boleh kongsikan berkaitan dengan industri kreatif ni yang kembali boleh dibuat penggambaran ini. Silakan Fimi. Okay, first and foremost saya nak ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada government, kepada kalian semua yang menyuarakan benda ni. Bukan sahaja untuk selebriti dan pelakon
yang memerlukan saja, tetapi termasuk juga kepada orang yang bancuh air, kepada orang yang sediakan baju, kepada orang yang pengarah, assistant director dan extra di luar sana untuk sambung bekerja. Saya rasa ini adalah satu inisiatif dan juga satu peluang yang bagus dan juga memang benda yang harus, di mana kita perlukan ada 2 dos baru kita boleh bekerja. Dan saya harapkan selepas semua benda ni dah berjalan dengan lancar, kita dapat meneruskan kita seperti hari-hari yang biasa, bukan saja dari side industri kreatif, tapi dalam industri-industri apa sahaja yang masih lagi struggle dan usaha untuk perlu survive dalam fasa ini. So, terima kasih banyak dan saya doakan yang terbaik, bukan saja untuk saya dan untuk semua di luar sana. Cuma on part Mami pula, on saya punya side, sekarang ni dia kata kita dah dapat jalan untuk sambung syuting. Maksudnya kita punya industri kreatif ni dia bagi ruang untuk sambung syuting. Cuma kalau sambung syuting ni hanya mungkin dalam 10 ke 20% sahaja. Ya, yang ni. So kita pun harap sangat pihak kerajaan, kita punya persatuan, kita punya tonggak Revina sendiri kalau dapat kita besarkan skil ni untuk kita bergerak seperti biasa, tapi memang dengan keadaan SOP yang sangat ketat lah. Maksudnya memang kita sangat gembira kerana kita dapat teruskan syuting, tapi untuk sambung rasa Mami dalam 10-20% saja production yang ada untuk sambung. Pasal dia orang so benda ni Mami kena suarakan jugalah on behalf of kita sebagai anak seni ataupun di belakang tabir. So benda-benda tu diorang kena, bukan kita memaksa, tapi kalau boleh circle kita ni dapat terus lagi ke depan untuk menampung keluarga lah. Itu jadi harapan kita orang. Kita doakan yang terbaik juga untuk Mami dan keseluruhan kesemua yang akan terus bekerja dalam sektor kreatif ini. Dan inilah dia harapannya, semoga semua kekal selamat. Terima kasih diucapkan kepada Idora Abdul Rahman, Didi Alias dan juga Fimindo sudi meluangkan masa memberikan kita pendapat sedikit lah nak sambung syuting ni. All the best. Mami, kisahlah Abah Syam. Kisahlah Abah Syam cakap happy birthday kat dia. Kau tak cakap dengan dia happy birthday ke? Yelah. Thank you. Take care, Pak. Bye, Fimi. Bye, Jo. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keceriaannya terasa, kita boleh macam melihat kan, tapi pada masa yang sama besar tanggungjawab nak menjaga setiap seorang keselamatan tu. Macam Mami cakap lah sebenarnya, mereka dah, kata orang tu dah mengucapkan macam terima kasih lah, lega lah sikit kan, dapat kembali mereka membuat penggambaran, tetapi jauh di sudut hati mereka itu kalau boleh tu diberikan kelonggaran yang lebih sikit lah. Saya percaya bahawa kalau anda kata kalau mereka ini bergiat aktif dalam penggambaran, tidak kira lah sama ada filem ke drama dokumentari, saya percaya mereka ni akan bekerja bersungguh-sungguh dan mematuhi segala SOP dengan ketat. Kalau saya rasa kalau diberikan peluang, panggillah rela ke sesiapa, saya tengok keadaan situasi kat situ. Boleh kontrol, boleh kawal keadaan semasa penggambaran itu pun mereka setuju juga tentang perkara itu. Saya kira kan kit cek sendiri ni sangat membantulah bagi mereka ni. Kita akan bawakan topik ini sebentar saja lagi, teruskan menonton Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi pastinya di Malaysia hari ini bersama dengan saya Fazli dan Sofia. Okey, di Malaysia angkat tangan saya. Okey, di Malaysia hari ini kita memang tidak jemulah untuk kita nak memperkatakan tentang COVID-19 ini. Dan antaranya kita akan bawakan kepada anda semua statistik COVID-19 yang berlaku di Malaysia semalam. Dan perkara ini telah pun memang dijangkakan lah kan. Memang kita akan menjangkakan bahawa untuk yang mana ialah kes-kes dekat Malaysia ni khususnya akan berada di paras 10,000. Sebab ianya telah pun dijangkakan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka jangkakan bahawa kes kita ni akan menurun lebih kurang bulan depan kot, barulah boleh menurun. Betul. Saringan secara besar-besaran dijalankan di keseluruhan Malaysia ya. Dan tentunya semalam dicatatkan 11,985 kes baru, menjadikan kes keseluruhan meningkat kepada 951,884 kes. Dan itulah kes aktif masih sangat tinggi, dengan semalam dicatatkan kes kematian yang paling tinggi setakat ini, Afad. Betul. 199 kes kematian. Ini adalah antara pecahan di seluruh negara. Selangor masih penyumbang utama dengan 5,550 kes, Kuala Lumpur dengan 1,174 dan juga Kedah 800. Ini antara seperti biasa kluster yang kita tunjukkan untuk anda pasti mengenal pasti kawasan-kawasan yang sekiranya berhampiran dengan anda. Tolong jauhkan diri, tolong jaga keselamatan anda sendiri apabila anda perlu bergerak, tetapi inilah kawasan-kawasan ini anda perlu cakna. Bukan itu sahaja ya, setakat semalam difahamkan
juta individu telah pun lengkap 2 dos vaksin, termasuk awak ya. Oh, alhamdulillah. Awak dalam statistik 4.7 tu lah. Ya, alhamdulillah kan. Itulah dia. Alhamdulillah. Itulah dia. Memang sekarang ni memang kita kena kejar ataupun kena kerja kuat sikit lah kan, untuk kita nak mencapai tahap imuniti kelompok ini. Memang tak ada lagi lah saya rasa ubat yang mampu untuk kita nak meredakan pandemik ini kecuali kita melakukan vaksin 1 dos dan juga 2 dos lah. Tapi saya rasa kalau andai kata kalau kita ni yang dah lengkap 2 dos ni, kita jangan berasa macam bangga ke apa kan. Betul. Yang paling penting sebenarnya kita harus menggalakkan lebih ramai lagi untuk menyuntik vaksin ini kepada tubuh badan kita untuk mengurangkan kadar kebolehjangkitan. Dan paling penting tadi, saya suka sangat saya dah lengkap 2 dos ni sebab saya tahu andai kata ini doa insya-Allah lah. Kalau kita terkena pun COVID-19, kita berada di tahap yang awal lah, 1 atau 2 sahaja. Betul. Kan? Tapi apa pun kita dah mempunyai 2 dos vaksin tidak bermaksud kita kebal. Betul. Dan so, tentunya sangat membantu kalau kita mempunyai kit ujian kendiri untuk melihat sama ada kita ada COVID-19 atau tidak, yang standby kat rumah kita. Dan kita akan terus memperhalusi lah berkenaan dengan kit antigen yang terbaru di pasaran Malaysia, buatan Malaysia ini. Kita bersama dengan Encik Ahmad Sharif Hambali, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Berkuasa Peranti Perubatan MDA Kementerian Kesihatan Malaysia. Juga bersama dengan Encik Azwan Yaakob, Ketua Pegawai Eksekutif Medcard Sendirian Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey. Sihat ya? Alhamdulillah. 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 Okey. Ya, Encik Izzuan, kita nak tanyalah tentang, saya rasa ini adalah salah satu daripada perkara positif juga dalam pada kita ni nak mengesan ramai yang terkena jangkitan COVID-19 ini apabila mereka ni boleh melakukan ujian sendiri secara kendirilah di rumah ni. Sebagai permulaannya bagi pihak KKM sendiri, boleh kita tahu juga kan tentang MDA ini, iaitu Peranti Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia ini. Kita nak tahu peranan MDA ini terlebih dahulu. Silakan. Encik Sharif. Ya. Okey. Terima kasih TV3 dan Malaysia hari ini. Ya. So, menjawab soalan tadi, untuk makluman semua, pihak berkuasa peranti perubatan atau Medical Device Authority, singkatannya MDA, adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia yang berfungsi melaksanakan program kawalan peranti perubatan ataupun medical device di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 atau Akta 737 dan peraturan-peraturan di bawahnya. So, akta ini diwartakan untuk mengawal selia peranti perubatan dan industrinya di Malaysia. So, program kawalan peranti perubatan ini pula adalah bertujuan untuk memastikan kesihatan dan keselamatan orang awam dan industri peranti perubatan itu sendiri. Ia dilaksanakan melalui pendaftaran peranti perubatan, pengeluaran lesen syarikat ataupun kita panggil dalam akta kita sebagai establishment, kawalan iklan, pemantauan keselamatan dan prestasi peranti perubatan serta penguatkuasaan bagi kes pelanggaran undang-undang. Itulah secara ringkasnya berkenaan dengan MDA. Okey, tapi sedikit kita nak sentuh ya, Encik Sharif, ada dikatakan di sini kit ujian kendiri ini menerima kelulusan bersyarat ataupun conditional approval. Jadi mungkin nak perincikan sedikit apakah maksud conditional approval ni? Adakah kelulusan ini akan berubah dari masa ke semasa ataupun ini satu yang selamat untuk digunakan setakat ini oleh semua rakyat Malaysia? Okey. Mengambil kira kepentingan kesihatan dan keselamatan awam MDA sedar tentang keperluan penggunaan kit ujian kendiri COVID-19 ini oleh orang awam. Ini adalah untuk membantu memudahkan proses pengesanan dan pengawalan jangkitan COVID-19. Ia juga diharap dapat membantu mengurangkan bebanan petugas kesihatan. Penggunaan kit ujian ini tidak bermaksud menggantikan fungsi diagnostik ujian RT-PCR, tetapi ia bertujuan untuk digunakan oleh orang awam bagi menjalankan saringan ataupun screening secara sendiri bagi mendapatkan keputusan mengenai status jangkitan COVID-19 mereka dengan cepat dan mudah,
sebelum mendapat nasihat profesional kesihatan untuk tindakan selanjutnya. Jadi ini adalah dikeluarkan secara bersyarat. Kita akan melihat keadaan ini dari semasa ke semasa dan sekiranya ada keperluan ataupun keadaan reda, kita mungkin akan tarik baliklah keputusan bersyarat ini di masa. Baik. Okey, baik, kita nanti kepada Cik Izzuan lah. Cik Izzuan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif MedCard Sdn Berhad, okey. Antara lain inilah antara produk yang telah pun dikeluarkan kan. Jadi saya rasa percaya bahawa ramai di antara penonton MHI pun pada hari ini nak tahulah tentang produk inilah kan. Jadi kalau anda kata mereka ni membeli dalam produk ni, apa yang mereka dapat? Kadang yalah, apa yang kita lihat di video itulah mengatakan bahawa untuk ujian calitan ni cuma guna Ailio saja. Tapi saya tengok, saya sempat tadi buka, ni ada yang buat dekat hidung kan. Jadi mungkin mereka dia tahu bagaimanakah cara untuk menggunakan ni untuk mereka test kendiri ni. Silakan. Baik. Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasihlah atas jemputan Salizium bagi peluang untuk menerangkan kit ini. Jadi setiap pembelian dalam kotak tu ada 5 barang lah. Okey. Yang pertama dia akan dapat 2 jenis swab, satu swab untuk mulut dan satu swab untuk hidung. Mulut ni Okey. So swab yang pertama mungkin dia melibatkan lebih kurang 8 langkah lah untuk buat ya. So yang pertama di dalam mulut di belah pipi kiri kanan boleh buatlah 5 kali dan di bahagian atas juga dalam mulut rongga ke atas ya. Dan masukkan di dalam buffer tube. Ambil second swab, masukkan di hidung. Tak perlu dalam-dalam sampai keluarkan air mata jantan ke apa, tak perlu. Dia kena pusing-pusing? Dia kena pusing-pusing tak? Tak perlu? Sikit je. Sikit je? Okey. Sikit je. So memang sesuai untuk kanak-kanak jugalah sebenarnya. Jadi kita tak susah nak sampel. Ambil dan masukkan dalam tube tu juga. Jadi dah bercampur dalam tube buffer tadi tu. Goncang-goncangkan sekejap. Just campur-campurkan dia. Dah sesuai, cabutkan swab stick tu dan tutup cap tu. Okay, so goncang-goncangkan sikit. Lepas tu ambil kaset kit yang colour putih yang ada result C dengan T tu. Dropkan, titiskan 2 kali dekat dalam well tu, dalam lubang tu. Dan dia akan tunjukkan garisan dalam masa 5 ke 10 minit. Tapi sebenarnya kita recommend 10 ke 15 minit lah untuk dapatkan kepastian. Jadi dekat sini sebenarnya kita gunakan satu kaedah lah, immunoassay teknologi yang mana kita gunakan pad sample, ada field pad dengan juga ada membran. Yang mana dekat T level tu kita ada antibody COVID yang akan, kalau antigen yang kita ambil di mulut dan di hidung tu, kalau ada antigen SARS-CoV-2 tu akan garisan color merah ungu akan terbentuk dekat T punya line tu. So kalau tak ada antigen SARS tu, CoV-2 tu, tiada garisan terbentuk dan seterusnya dia akan bentuk line bentuk garisan di T. Okey. Encik Izzuan, untuk keputusan atau resultnya yang line keluar atau tidak, purple atau pink tu, adakah dalam bungkusan ni? Ada. Kita ada, okey, saya ulang balik. Tadi saya dah cerita pasal kaedah nak pakai. Jadi sebenarnya dalam setiap kit, kita ada sediakan 5 barang lah. Yang tadi tu swab. Yang kedua kita ada swab tadi 2 tu, stick. Kita ada buffer tube yang campuran tu, ada extraction di dalam. Dan kita ada sediakan test kit kaset untuk kita letak drop 2 titis tadi. Kita ada sediakan waste bag, maknanya dah selesai, kita boleh letak dalam plastik untuk buang tu supaya proper lah. And yang kelima, kita ada sediakan user guide, maknanya ada cara nak pakai dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. So kita memang ada yang cara nak pakai tu memang kita terangkan satu-satu supaya orang mudah untuk faham. Tapi apa yang saya baca lah, betul ke sebelum kita nak buat ujian secara kendiri ataupun ujian sendiri ni, kita tidak dibenarkan makan atau minum selama 30 minit sebelum kita membuat ujian ni? Adakah betul, tepat? Kita recommend lah supaya kita dapatkan betul-betul tiada unsur-unsur elemen lain lah. Supaya dia clear audio tu. Okey, Encik Izzuan, saya sebenarnya tertanya-tanya sebab bila kita yang bukan
non-medical personnel, ya, bukan pegawai ataupun ahli perubatan dan sebagainya, melakukan tes ini sendiri. Adakah ia satu perkara yang dinasihatkan oleh semua, kiranya macam termasuklah anak-anak kecil, bayi dan sebagainya, sedangkan kita tidak mempunyai ilmu dalam perubatan kan? Adakah terdapatnya maybe precaution ataupun langkah-langkah berjaga-jaga yang perlu kita aplikasikan bila kita nak melakukan tes ujian kendiri ini? Di dalam kit itu ada kami sediakan juga langkah-langkah pengawasan lah. Maksud saya, kalau berumur 17 tahun ke atas, pembeli itu boleh buat sendirilah tanpa pengawasan. Tapi kalau di antara kanak-kanak berumur 12 ke 17 tahun, mereka boleh buat sendiri dengan pengawasan ataupun boleh juga dibuat saya sendiri. Tapi kita tak menggalakkan untuk bayi yang bawah 2 tahun lah. Baik. Baik, kita nak tanya kepada Cik Sharif kembalilah. Cik Sharif, saya percaya bahawa ramai di antara kita yang macam sekarang ni macam dah berebut lah kan nak dapatkan produk ni. Tapi kita sebagai pengguna ni, Cik Sharif, nak tahu juga yang mana satu ujian kit ni yang original ataupun tidak. Kan? Jadi dalam pihak KKM sendiri dah berapa banyak dah sebenarnya produk yang telah pun diluluskan yang menepati syarat piawaian MDA ini sendiri yang telah pun dikeluarkan, dan bagaimanakah caranya kita sebagai pengguna ni nak tahu bahawa produk ini adalah produk yang original kan? Mungkin ada garis-garisan barcode yang harus kita periksa terlebih dahulu ke atau bagaimana, Encik Sharif? Okey, setakat ini kita dah luluskan 2 kit ujian kendiri COVID-19. So kedua-dua kit ujian kendiri COVID-19 ini telah melepasi penilaian teknikal dan pengujian prestasi yang ditetapkan. So dan sementara itu ada juga lagi lah 15 kit lain lagi yang sedang menunggu keputusan ujian prestasi, dan insya-Allah dalam minggu ni dan minggu hadapan akan ada beberapa lagi jenama kit ujian ini yang akan mendapat kelulusan bersyarat. So diharapkan dengan pertambahan jenama kit ujian yang mendapat kelulusan bersyarat ini akan memberi lebih pilihanlah kepada orang awam untuk mereka menjalankan sendiri saringan COVID-19 masing-masing. So untuk memastikan sama ada sesuatu kit ujian itu telah betul-betul mendapat kelulusan daripada MDA, orang awam boleh menyemak senarai kit yang diluluskan dari semasa ke semasa melalui portal MDA, portal rasmi MDA, www.mda.gov.my. So setakat ini kita tidak menggunakan barcode, tetapi kita menggunakan semakan melalui portal rasmi kami lah. Okey. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kerana memberikan kita sedikit gambaran apa yang boleh kita expect bila kita membeli kit ujian kendiri ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Ahmad Sharif Hambali, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Berkuasa Peranti Perubatan MDA Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga Encik Izwan Yaakob, Ketua Pegawai Eksekutif Medkat Sendirian Berhad. InsyaAllah lah kami akan dapatkan produk ini nanti. Tak sabar ni nak cuba ni. Betul ada. Tapi apa yang paling penting sekarang ini ialah benda ni sebenarnya adalah benda yang baru kan untuk kita nak kongsikan, dan yang paling penting ini adalah salah satu daripada usaha kita untuk kita nak mengenal pasti sama ada kita ni terjangkiti ataupun tidak. Dan ianya adalah bersifat screening sahaja. Dan bukan untuk didiagnosis kan. Dan ianya macam pregnancy test lah kan. Kat rumah kita check double line, kita jumpa doktor kan untuk nak scan apa semua, sama juga macam ni. Okey, tapi kiranya ini satu inovasi yang cukup bagus, dah masuk almost tahun kedua mendepani COVID-19 ini. Apa kata kita sendiri berani untuk mencuba? Adakah awak berani untuk saya swab awak? Tapi lambat dia jawab. Tapi yang paling penting pihak kementerian ataupun pihak berwajib harus meletakkan harga shilling. Saya setuju. Letak harga shilling kan untuk takut orang tengah ni mengambil kesempatan. Sebab kita tengok dekat laman jual beli sekarang ni harga lain kan. Kena letak harga shilling. Okey, bercakap berkenaan ini, kita akan perhalusi juga antara mereka yang di belakang tabir juga barisan hadapan yang memproses setiap kit PCR yang kita lakukan untuk COVID-19 itu. Apakah cabaran mereka di sebalik makmal ujian COVID-19 itu akan kita bawakan segalanya di Malaysia hari ini.
Masih bersama kami di Malaysia hari ini dan di segmen kali ini bagi para ibu bapa yang inginkan pertumbuhan yang bagus dan sihat untuk anak-anak kita, ini segmen yang pastinya untuk anda semua. Baik, kita bersama dengan T. Chin Kim, pakar pemakanan Danone Malaysia untuk membincangkan segmen bersama Danone Dew Max Dew Grow. Selamat pagi. Selamat pagi. Hello. Hello, sihat ya? Sihat. Sihat. Okey. Terima kasih meluangkan masa. Mungkin hari ini kita bincangkan sedikitlah antara permasalahan ibu bapa adalah sedikit kerisauan masalah tumbesaran terbantut. Ini satu topik yang sangat membimbangkan dan statistik juga menunjukkan 1 daripada 5 kanak-kanak menghadapi masalah ini. Mungkin nak kongsikan sedikit apakah yang perlu kita tahu berkenaan masalah tumbesaran. Okey, ya. Kebantutan kanak-kanak merujuk kepada kegagalan potensi pertumbuhan normal di mana ketinggian tidak seiring dengan usianya dan salah satu faktor adalah akibat kekurangan zat makanan. Ya, ini isu yang memang membimbangkan terutama di negeri pantai timur. Ya, kebantutan itu adalah tinggi di mana 1 daripada 3 kanak-kanak mengalami masalah ini. Okey. Dan puncanya disebabkan apa? Adakah disebabkan genetik atau selain daripada pemakanannya, adakah terdapat faktor-faktor lain? Ya, ada 2 faktor utama. Antaranya ialah faktor kekurangan zat makanan dan kedua ialah faktor genetik daripada ibu bapa. Ya, kanak-kanak mungkin nutrien secukupnya disebabkan pemberian makanan yang kurang baik. Ya, tubuh memerlukan pelbagai jenis nutrien agar boleh membesar dengan optimum. Ya, faktor keturunan adalah faktor yang kedua, tetapi tidak boleh dijadikan alasan sebab ibu bapa yang rendah juga boleh mempunyai anak yang tinggi dengan memastikan amalan pemakanan sihat dimulakan dari awal. Okey, saya kira tempoh tumbesaran ini satu tempoh yang sangat kritikal untuk memastikan anak ini dan nampak sains-sains macam agak terbantut. Kita memberikan intervensi untuk memberikan zat yang diperlukan. Jadi, apakah sebenarnya masalah yang bakal timbul sekiranya ibu bapa itu tidak memberikan zat dan juga pemakanan yang sepatutnya untuk anak-anak yang mempunyai simptom bantut ini? Okey, kalau tumbesaran terbantut boleh menjejaskan perkembangan otak kita. Ya, kajian menunjukkan sel otak tidak berhubung dengan kanak-kanak dalam kanak-kanak terbantut, terutamanya mereka yang mengalami kekurangan nutrisi. Ya, kebantutan boleh juga menyebabkan kesan jangka masa pendek dan panjang yang serius kepada kanak-kanak. Ya, ini termasuk daya kognitif yang rendah. Ya, prestasi sekolah yang rendah dan justru itu mungkin juga menyebabkan kurang peluang pekerjaan di masa depan. Ya. Okey. Jadi kita risau ya masalah ini. Jadi sekiranya kita sebagai ibu bapa ni, apa yang boleh kita lakukan untuk mencegah masalah bantut ini? Okey, seperti yang dikongsikan tadi, punca utama bantut termasuklah masalah kekurangan zat makanan. Ya, bantut boleh dicegah dengan mengamalkan pemakanan yang sihat seawal kehamilan dan pemberian pemakanan yang betul. Ya, ibu bapa boleh mengikuti sajian harian yang disarankan daripada Piramid Makanan Malaysia. Ya, selain itu ibu bapa juga boleh tambah serat ke dalam diet si manja atau memberi suplemen yang ditambah baik dengan prebiotik, ya, sebab prebiotik membantu membagi kesihatan penghadaman. Jikalau ibu bapa rasa anak mereka tidak mendapat nutrisi yang sesuai ataupun mencukupi, ibu bapa boleh cuba memberi Dugosure, ya, di samping mengamalkan diet seharian yang seimbang. Ya. So, Dugosure juga, yes. Dugosure juga memberi 100% kebaikan nutrisi tumbesaran kerana ia tinggi dalam protein, kalsium dan zinc. Ya. Selain itu, Dugosure mengandungi campuran prebiotik juga seperti LC-FOS dan inulin untuk mengekalkan persekitaran khusus yang baik. Ya. Manakala jika pertumbuhan anak anda tidak mencapai ketinggian dan berat yang diperlukan mengikuti jadual tumbesaran, ibu bapa boleh berikan tubuh komplit dengan formula catch-up proof. Ya, ibu bapa sila pastikan susu yang diberikan kepada si manja adalah formula catch-up proof.
ya yang berkesan. Ini adalah kerana Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO mengesyorkan agar kandungan tenaga yang padat diberikan kepada kanak-kanak terbantut. Ya. Selain itu, betul. Ya, Duo Complete adalah formula catch-up growth yang paling mampu milik di pasaran dan dirumus berdasarkan saranan pakar. Jadi, kedua-dua Complete memanglah dirumus secara saintifik ya untuk menyokong pertubuhan. Ya, kedua-dua juga mengandungi DHA, ya, prebiotik, LC-FOS dan inulin untuk persekitaran usus yang baik. Ya, dan selain itu juga tanpa sukrosa untuk menggalakkan pemakanan yang sihat. Ya, jika si manja memerlukan Duo-Sure atau Complete, ibu bapa boleh imbaslah QR sekarang dan daftar untuk sampel dari laman web juga. Ya. Okey. Jadi inilah dia jawapannya Duo-Sure dan Duo Complete untuk memastikan tumbuh besar anak kita terjaga. Dia memberikan kita sedikit nafas lega lah untuk anak-anak kita yang mungkin sedikit bantut. Itu adalah bukan akhirnya, kita masih boleh membantu mereka. Terima kasih. Kita nak ucapkan, tapi sebelum itu, apakah harapan bagi ialah keseluruhan semua ibu bapa pada ketika ini yang sedang memastikan tumbuh besaran yang elok untuk anak mereka? Ya, ibu bapa sila pastikan amalkan pemakanan yang sihat untuk kanak-kanak sebab memang kanak-kanak memerlukan nutrien yang penting untuk tumbuh besaran. Ya. Okey. Dengan itu, terima kasih kita ucapkan kepada Cik T. Chin Kim, pakar pemakanan Danone Malaysia, sudi meluangkan masa untuk memberikan kita gambaran apakah minuman ataupun nutrisi yang terbagus untuk anak-anak kita. Terima kasih. Baik, selepas ini kita akan membawakan anda satu topik yang pastinya memerlukan perhatian kita semua. Mereka di sebalik makmal, cabaran getir petugas makmal dalam mendepani kesan ataupun calitan kesemua yang telah didapati di seluruh Malaysia berkenaan dengan COVID-19 ini. Mari kita saksikan bingkisan ini. Sudah hampir 2 tahun COVID-19 melanda negara. Laporan kes positif dan aktif dengan kebolehjangkitan terus dilaporkan setiap hari. Di sebalik kegusaran yang melanda, petugas barisan hadapan adalah insan yang tidak pernah jemu melunaskan tugas demi memastikan keselamatan rakyat dan negara terus terjaga. Berada di dalam makmal perubatan, mereka juga adalah wira yang jarang didendangkan. Pelbagai tugas dilakukan, termasuk menjalankan proses ujian pengesahan COVID-19. Terdapat 3 jenis ujian pengesahan virus COVID-19, iaitu Polymerase Chain Reaction Test (PCR), Rapid Test Kit (RTK), serta ujian Rapid Molecular. Menurut laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia, sebanyak 132,935 ujian saringan COVID-19 telah dijalankan sehingga 16 Julai 2021. Berhadapan dengan risiko setiap hari, pengesanan virus COVID-19 ini sememangnya bukan satu proses yang mudah. Namun, demi kesejahteraan rakyat, segalanya digalas dengan penuh dedikasi dan bersemangat wajar. Okey, itu dia wira yang tak didendang. Kalau sebelum ini mungkin kita banyaklah memberikan perhatian kepada petugas-petugas barisan hadapan kan, Sofia kan? Yeah. Mereka mengatakan bahawa petugas barisan hadapan memang tak boleh nak cuti, apa semua kena bekerja. Tapi tahu tak, mereka yang berada, petugas makmal ni pun, mereka ni pun tak cuti juga. Bayangkan kalau andai kata mereka ni, yalah mungkinlah ada sistem penggiliran kerja waktu kerja kan, tapi kita mungkin boleh melihat skop andai kata kalau mereka ini tidak ada. Bagaimana kita nak dapatkan data harian yang kita dapat hari-hari yang berbelas ribu ni? Dan mereka bekerja ini mengejar masa tau, kerana pengesanan kontak itu juga perlu diadakan. Mesti jika seorang itu positif, kalau cepat dapat resultnya, kita tahulah bagaimana pergerakan dan sebagainya untuk memastikan COVID-19 tidak tersebar lagi. Itu adalah peranan mereka yang dipikul sangat berat ya. Dan kita akan membincangkan bagaimana tanggungjawab mereka, apakah peranan dan juga perasaan mereka sendiri melalui hari-hari yang sangat-sangat susah ini. Kita bersama dengan Dr. Umi Kalsum Ali atau Satariah Ali, pensyarah perubatan PPUKM, dan juga Puan Fazlina Mahbub, Juru Teknologi Makmal Perubatan PPUKM. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Wow. Seronoklah dapat lihat kadar situasi sebenar kan dengan memakai pakaian lengkap uniform tu semua. Dekat belakang tu kenalkan dulu kat belakang tu kan. Ada sesiapa tu kat belakang tu. Ya, terima kasih Sofia dan Fazli. Ya. Kita ni berada di Makmal Microbiology, Makmal Biology Molecule Hospital Chancellor Tunku Muhriz. Okey. Dan di belakang saya ni adalah pegawai sains saya yang penuh berdedikasi sentiasa sedia menjalankan tugas. Syabas. Kita sangat gembira lah dapat bertutur dengan kalian semua. Kita fahamkan sangat berat, susah dan juga sibuk di sebelah sana. Mungkin nak kongsikan sedikit sebanyak ringkasan tugasan secara spesifiknya. Hari demi hari apa yang perlu dilakukan oleh Dr. Umi dan juga Puan Fazlina. Okey, saya kira sebelum kita cerita detail tu, saya juga memperkenalkan apakah perjawatan yang ada yang sentiasa menjalankan tugas di makmal kita ini. Baik, silakan. Nampak sajalah kita ada pembantu perawatan kesihatan yang sentiasa bekerja untuk angkut-angkut kotak dan barang menyetara keseluruhan makmal. Kita ada juru teknologi makmal perubatan, contohnya Puan Haslina di sini. Adalah MP yang berpengalaman untuk menjalankan tugas-tugas ataupun pengujian COVID-19 inilah. Kita juga ada pegawai sains seperti Puan Aini dan Encik Hamidi di belakang saya dan juga pegawai-pegawai perubatan dan pakar-pakar mikrobiologi yang akhirnya akan bertanggungjawab atas setiap laporan keputusan ataupun setiap sampel yang dihantar kepada makmal kita lah. Jadi tentunya semuanya menggalas tugas yang sama berat. Jadi semua punya jawatan masing-masing kan. Dan saya kira setelah 2 tahun ni kita berdepan dengan pandemik ni, tentulah cabaran telah pun berubah, berbeza. Jadi cabaran ni kepada institusi ataupun kepada makmal itu sendiri dan kepada individu. Maksud saya berbeza daripada awal pandemik, awal-awal dulu kita kena set up laboratory ni untuk menjalankan pengujian PCR ni. Cabaran kita mungkin ada kekurangan sedikitlah kekurangan peralatan dan kaki tangan kita tidak ramai yang mahir untuk menjalankan pengujian ni. Jadi kita ruang pun sama, kita perlukan ruang yang lebih untuk memproses spesimen-spesimen yang ada. Jadi yang ini pun yang cabaran yang awal ni telah pun kita selesaikan, alhamdulillah. Kita ada ruang yang lebih, kita dapat equipment baru, kita ada mesin-mesin automasi untuk untuk melaksanakan pengujian. Tapi kita maklum juga virus ni pandai dia sentiasa berevolusi. Dan kita tahu sekarang kita ada varian Delta, Beta dan berbagai lagi. Dan kita di makmal juga sentiasa perlu bersedia untuk berdepan dengan cabaran-cabaran yang dibawa oleh virus inilah. Betul lah. Betul, mereka memang kena bersiap sedialah kan dengan varian-varian baru ni. Tapi nak tahulah kan dari segi teknikalnya, di sudut teknikalnya tentang varian-varian baru. Kita sebagai orang luar, orang awam kita tak tahu dia punya antigen tu. Okey, yang ni varian Delta ke kan, Alpha dan sebagainya. Sebagai petugas makmal, adakah dilihat mereka harus mengasingkan tentang varian-varian ini? Yang ni antigen ini letakkan di kawasan ini, di bahagian ini. Jadi bagaimana nak menghususkan tentang hasil-hasil data yang telah pun diberikan kepada pihak makmal itu sendiri? Buat masa ini kita masih menjalankan tugas pengesanan seperti biasa lagi. Baik. Itu pengesanan antigen seperti yang disebut di dalam bingkisan tadi pengesanan antigen, PCR dan kita ada satu lagi tambahan rapid molecular. Ya. Ini semua adalah untuk pengesanan virus SARS-CoV-2 lah. Ya. Dari segi varian-varian ni kita belum lagi ada secara menyeluruh. Mungkin ada di makmal-makmal tertentu sahaja. Tapi saya fikir kita juga perlu bersedia untuk offer perkhidmatan kepada publik kerana itulah penting untuk kita mengenal pasti adakah ini varian yang mana satu dan supaya untuk management dan sakit dan juga pengurusan kesihatan awam. Okey. Baik, kita nak tanyakan kepada Cik Fazlina juga sebagai juru teknologi makmal. Kita difahamkan Cik sendiri yang mengendali sampel-sampel itu untuk memprosesnya dan kita faham ini satu perkara dan
tanggungjawab dan pekerjaan yang saya tak boleh bayangkan kerana dikelilingi dengan sampel-sampel yang barangkali ada positif. Jadi bagaimana Cik Fazlan sendiri memastikan keselamatan diri, tiada human error berlaku, dan memastikan segala aspek terjaga walaupun berdepan dengan sampel-sampel positif ini? Kongsikan. Terima kasih. Sebelum tu saya minta maaf, saya nak betulkan sikit, nama saya Haslina, bukan Fazlina. Okey, so saya secara ringkasnya apa yang kita buat di Makmal ni, kita menawarkan perkhidmatan ujian pengesanan COVID lah seperti yang semua tahu. So daripada ujian-ujian ni kita menghadapi cabaran lah sebab berbanding dengan tahun lepas, tahun ni kita punya jumlah sampel semakin meningkat. Okay, so bila jumlah itu semakin meningkat, cabaran kita adalah kita perlu memastikan keselamatan kita terjamin dengan memakai PPE yang lengkap. So kita kena jaga juga, kita perlu menjaga spesimen dan kita perlu menjaga diri kita sendiri. So kita kena ikut teknik yang betul semasa kita menjalankan pengujian. Pernah melalui pengalaman-pengalaman yang getir ataupun berbahaya tak bila berdepan dengan sampel di Makmal tu? Boleh kongsikan? Masa awal-awal dulu tu macam kita pun rasa takut lah dengan COVID kan. Macam alamak kena kotak. Tapi bila dah lama-lama kita pun dah biasa sebab kita dah tahu kita ada kelengkapan yang cukup. Kita ada ruang yang sesuai untuk melakukan pengujian. So jadi kita daripada situ kita kurang sikitlah kerisauan kita tu untuk menjalankan pengujian setiap hari. Boleh tak ceritakan situasi keadaan semasa di Makmal? Saya kalau boleh kan, saya macam nak masuk Makmal tu nak tengok satu persatu mesin-mesinnya kan. Sebab saya difahamkan bahawa andai kata kalau kita ni dah pun membuat ujian ataupun membuat swab test tu kan, antigen itu diletakkan dalam satu bekas tabung uji yang dibalut oleh 3 lapisan. Semata-mata untuk tidak mencemarkan antigen tersebut, dan difahamkan ianya harus diletakkan di dalam kotak yang kadar suhunya 2 hingga 8 darjah Celsius. Mungkin boleh kongsikan tentang situasi yang kita orang luar ni tak tahu sebenarnya. Rumit sebenarnya nak menjaga satu antigen itu sekalipun. Silakan. Ya, betul ya, sebab daripada luar bila kita terima sampel tu, mereka perlu hantar dalam kotak penghantaran yang khas. Okay, dan bekas yang disebutkan tadi tu kita panggil dia sebagai viral transport medium. So kita perlu seal bekas tersebut supaya untuk mengelakkan berlaku tumpah atau kebocoran lah. Okay, so bila kita terima sampel tu pun kita mesti terus bawa masuk ke dalam makmal yang khas dan menggunakan kabinet biohazard yang sesuai supaya kita dapat menjaga diri kita juga lah, supaya kita tak mudah kira macam mana ada kontak dengan spesimen tu. Baik. Akhir sekali lah, mungkin kita nak tanyakan sedikit sebanyak harapannya. Kita melihat kes kini tinggi, mana melambung 10, 11, 12 ribu dan sebagainya. Dan sebagai kalian sendiri yang bekerja di Makmal memproses spesimen ataupun sampel-sampel itu, apakah satu harapan dan juga pesanan untuk kesemua rakyat Malaysia pada ketika ini? Saya kira harapan saya dan seluruh kaki tangan petugas kesihatan lain, saya berharaplah dan kita berdoalah sentiasa semoga virus ini akan cepat pergi. Kita boleh menjalani kehidupan seperti biasa, tapi sementara virus tu nak pergi tu, kita perlu ada usaha. Antara usaha yang boleh kita laksanakan, saya berharap kita sentiasalah mengikuti saranan-saranan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, ya, jaga jarak, jaga SOP dan juga pengambilan vaksin. Jadi saya kepada semua penonton-penonton MHI dan rakyat Malaysia untuk ambillah vaksin yang telah ditawarkan ni, dan insya-Allah kita usahalah supaya COVID ni dapat dikawal. InsyaAllah.
Kita mesti menang, kita mesti menang. InsyaAllah. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasihlah ya kepada kedua-duanya yang banyaklah membantu untuk kita nak mengesan sama ada kita ni negatif ke positif ke. Itu daripada side mereka lah yang berada di bahasan belakang sebenarnya. Bahasan depan tapi duduk di belakang. Kan? Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Umi Kalsum Ali, alias Satariah Ali, pensyarah perubatan PPUKM, dan juga Puan Haslina tadi, juru teknologi makmal perubatan PPUKM. Terima kasih kedua-duanya. Stay safe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Ceria saja berbicara, tapi hakikatnya besar tanggungjawab. Ceria tu, depan kita tahu tak? Lepas Kan? ni, terus buat kerja pun semua kan. Itu kita raikan, kita ucapkan terima kasih kepada mereka lah. Kita menghargai mereka semua di baris hadapan di belakang juga kita raikan. Baik, hari ini hari istimewa juga. Satu rancangan Zulhijjah Menggamit Rindu yang ditonton oleh semua lah untuk menggamit kerinduan di Tanah Suci dan sebagainya. Hari ini adalah episod terakhir. Ianya telah pun dimulakan pada 11 Julai tempoh hari. Dan hari ini, sedih lah. Hari ini merupakan episod yang terakhir. Jadi anda semua jangan lepaskan peluang untuk anda melihat keindahan persekitaran di Mekah dan juga Madinah. Okey, bermula hari ini hari apa? Khamis kan? Okey, Khamis dia pukul 6 petang. Sebab di Ahad dia berbeza. Okey, apa jom kita saksikan paparan ini dulu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Zulhijjah menggamit rindu, hamparan maklumat ibadah haji. لا شريك له. Mekah dan Madinah sentiasa dirindui. hayya 'alal falah. Masih bersama kami di Malaysia hari ini. Dan so tentunya kita akan meninjau apa perkabaran utama di akhbar. Tapi sebelum itu, kita nak saksikan ataupun wawarkan kepada anda semua. Nestle Malaysia bersama Media Prima menyeru rakyat Malaysia untuk bersama-sama mengambil vaksinasi COVID-19. Yes, marilah kita bergadi bahu dan juga membantu sahabat-sahabat kita di barisan hadapan demi kebaikan keluarga dan juga negara yang tercinta. Daftarlah sekarang di MySejahtera dan ayuh bersama kita hentikan wabak ini. Ya, ayuh sama-sama. Dah penat dah wabak ni. Betul lah, penat lah kan. Penat dah. Okey, kita dah bawakan satu ini paparan ataupun bikisan yang menarik ni kan. Ianya berkaitan dengan keringat gadis muda. Okay. Tapi sebelum tu kita saksikan dulu bikisan ini daripada Nestle. Ya, sentik-sentik. Bersama, kita berganding bahu hentikan wabak ini. Daftar untuk vaksinasi anda melalui MySejahtera. Pesanan prihatin daripada Nestle Malaysia dan Media Prima. Okey, itulah kerjasama bersama untuk memastikan kita semua divaksinasikan. Betul. Nah, begitu saja kita nak meraihkan jugalah antara usaha anak muda ini. Keringat gadis muda. Kecil, molek orangnya tapi kuat, power. Dia power. Kat ladang kelapa sawit tu, dia queen lah. Yes, bayangkan kan kalau kita lihat tandan-tandan kelapa sawit tu apa semua, berat apa semua, dia selamba je kecil-kecil badan dia. Dia angkat macam tu, letak dalam kereta sorong kan. Tapi apapun, kalau anda yang mungkin tidak pernah melihat video ni, kan, jom kita saksikan begitu kuatnya gadis ini. Bekerja di ladang kelapa sawit sering dikaitkan dengan tugasan yang berat dan meletihkan. Disebabkan itu, tidak ramai di kalangan generasi muda negara ini yang mahu menceburinya. Berlainan pula dengan Nur Syazwani Nur Azman yang berasal dari Felda Pasu 4, Jelebu, Negeri Sembilan. Hampir 5 tahun, gadis berusia 20 tahun ini menjadikan kebun kelapa sawit di Felda berkenaan sebagai medan untuk mencari rezeki. Bermula dengan melakukan kerja-kerja di kebun datuknya, kini dia turut mengambil upah bagi mengangkut kelapa sawit milik peneroka lain di tanah rancangan itu. Kita kelulusan pun tak tinggi, sekolah pun tak habis. Tapi kalau kita nak cuba berdikari sendiri, apa-apa kerja pun bolehlah buat macam tu. Kalau lelaki boleh, perempuan mesti boleh. Kita nak seribu daya, tak nak seribu dalih, macam tu orang kata. Berbekalkan sebatang besi yang tajam, dia akan menikam tandan kelapa sawit sebelum memikul dan mengumpulkannya
di satu kawasan yang memudahkan ia dimasukkan ke dalam lori. Seawal jam 9 pagi, tugas memotong dan mengangkut sawit akan dilakukan oleh Syazwani bersama saudara lelakinya. Biarpun memiliki tubuh seberat 40 kg, namun ia bukan menjadi penghalang untuk dia mengangkat buah tersebut yang rata-rata beratnya di antara 15 ke 30 kg sebuah. Kalau kita betul teknik cara angkat dia, contoh kalau macam buah berat, kita tak payahlah paksa sangat. Kita bantulah dekat pokok ke apa ke, macam tu. Kita jangan paksa sangatlah kalau tak boleh. Bagi Syazwani, walaupun pendapatan yang diterima sekitar RM400 sebulan, namun dia berpuas hati kerana ia adalah hasil titik peluhnya sendiri. Kini dia sedang mempelajari teknik mengait tandan sawit dari bapa saudaranya. Anak kedua dari 9 adik-beradik ini berharap kemahiran yang dipelajari sedikit sebanyak dapat membantu menambah pendapatannya di masa hadapan. Allah, tak cukup dipikulnya nak ditarik tandannya sekali. Itulah dia. Hebat. Kecil badan dia, kurus je kan. Tapi mampu untuk mengangkat kelapa sawit tu. Semangat juang dia lah kan. Macam rezeki. Tapi orang kampung ni biasanya, yelah, kita sebagai orang bandar, kita lihat macam benda tu macam rasa macam tak boleh ni kan. Tapi orang kampung, kita lihat susu tubuh tu tak menjamin bahawa dia tu lembik ke apa semua. Tubuh kecil macam tu boleh angkat kelapa sawit, bayangkan kan. Tahniah, syabas. Syabas anak muda. Kita bergelarkan sebagai gadis sawit. Okey, baik. Okey, secara ringkasnya kita akan meninjau paparan abar hari ini di halaman utama berita harian baricitinib. Elak pesakit COVID-19 jadi kritikal. Jadi dikatakan di sini Kementerian Kesihatan Malaysia mula menggunakan formulasi ubat baru iaitu baricitinib untuk mengelak risiko COVID-19 khususnya kategori 1 dan 2 daripada menghidap radang paru-paru dan menjadi kritikal. Di ini disahkan untuk kategori 2 inilah yang tak begitu dangerous atau tidak begitu bahaya dan juga kelonggaran bagi individu lengkap vaksin. Ya, inilah yang ramai yang berebut ni kan, nak lengkapkan 2 dos vaksin ni disebabkan mungkinlah ada dikeluarkan beberapa kenyataan lah nanti kan. Okey, dan kalau kita lihat di sini Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob kata ianya merangkumi model pelaksanaan yang digunakan negara jiran dan fakta sains selain kebimbangan diutarakan pelbagai pakar kesihatan. Maksudnya dekat sini bukan not simply kalau kita dah ada 2 dos ni kita boleh melonggarkan beberapa syarat. Contohnya Singapura dapat melonggarkan syarat tau, di mana yang ada 2 dos mereka ni boleh makan dekat kedai. Tapi kerajaan Singapura menarik balik disebabkan berlaku peningkatan kes. Kita takut macam itulah nanti. Dari masa ke masa akan berubah ya. Dan kita meninjau di Harian Metro pula, ini agak tular semalam, disko Balai Polis. Seorang ketua Balai Polis bersama 3 anggota bawahannya ditahan ketika sedang berhibur bersama 4 wanita dalam bilik yang dijadikan disko dalam sebuah balai di bawah pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang. Ini yang menjadi satu perbincangan dan juga dipertikaikan ramai lah. Tetapi hakikatnya jangan disebabkan nila setitik rosak susu sebelangnya. Jadi yang selainnya bagi barisan hadapan mereka masih berusaha untuk membantu kita mengekang penularan COVID-19 dan menjadi barisan hadapan yang perlu juga kita hormati. Betul. Okey. Yang dipaparkan juga di Harian Metro, kita nak bawakan kepada anda semua berkaitan dengan proses ataupun program vaksinasi lah. Difahamkan Farman Niaga yang mana menyediakan banyak ni dos-dos suntikan ni. Dan juga difahamkan bahawa Farman Niaga ni telah pun menawarkan 14 juta vaksin Sinovac kepada kerajaan negeri dan juga pihak swasta. Dan ianya memang dah sedia ditempah lah. Jadi andai kata kalau sebelum ini kita mungkin mengalami kekurangan vaksin, jadi selepas ini dah ada bekalan-bekalan vaksin untuk menampung keperluan rakyat Malaysia. Dan difahamkan bahawa
andai kata kalau kita ini tidak ada keperluan ataupun kita ni tidak ada kemampuan untuk pergi ke pusat vaksinasi, difahamkan nanti akan adalah petugas kesihatan yang akan datang ke rumah kita untuk melakukan proses vaksinasi itu. Yang terbaik dalam sekali. peringkat perancangan lagi, insyaAllah lah. InsyaAllah. Baik. Nah, akhir sekali di News Straits Times, cry for help with increasing COVID-19 cases and a record of 199 deaths yesterday. Health workers are close to breaking point as resources are stretched thin in Klang Valley hospitals. Doctors share about overcrowded wards, oxygen in scant supply and tough choices. Jadi inilah gambaran sebenarnya. Kita melihat kes hari demi hari masih melebihi 10,000 dan inilah memberikan satu bebanan yang sangat besar bagi mereka barisan hadapan, mereka yang masih berusaha untuk menyelamatkan macam kes semalam ini, tetapi hari ini juga masih ada kes baru. Jadi kita harapkan agar kita semua memainkan peranan kita, terus kekalkan SOP anda, duduk di rumah, jangan keluar jika tiada keperluan. Jadi ini usaha kita untuk membantu mereka mengurangkan beban kerja mereka. Tak takut ke? Sangat ni. Tak takut ke yang varian Delta ni 15 saat saja dah boleh menjangkiti kan. Dulunya 15 minit kan. Betul. Sekarang dia jadi 15 saat kan. Dan difahamkan bahawa varian ini kebanyakannya berlaku di Sarawak lah kan. Jadi itulah dia, kalau boleh itu kita dapat mengurangkan kadar kebolehjangkitan itu. Apa yang kita mampu buat ialah patuhi SOP, doa lah kan. Itu yang mampu kita buat. Baik, itu dia yang dipaparkan di halaman-halaman utama akhbar-akhbar tempatan pada hari ini. Okey, dan kita nak bagi tahu kepada anda semua bahawa yang tadi program mengambil rindu tadi kan, mengambil kenangan ya, bukan mengambil rindu, berakhir hari ini. Tapi untuk slot malam ini dalam drama di TV3 ada satu drama baru. Ini kepada anda semua yang menggemari TikTok lah. Okey, drama ini adalah Si TikTok. Si TikTok. Ya, Si TikTok. Ya. Dan yalah, sudah pastinya Si TikTok ni watak utama ada Siti kan. Jadi Siti adalah seorang penggemar TikTok dan selalu mendapat perhatian daripada penduduk kampungnya. Apakah yang bakal terjadi dalam hidupnya apabila dia membuat keputusan untuk berhijrah ke Kuala Lumpur? Bila, Afad? Okey. Bila? Malam ni. Malam ni 22 Julai bermula jam 10 malam hari Isnin hingga Khamis pastinya di TV3. Okey, jom kita tengoklah promo ni, drama ni. Jom. Suka buat video TikTok. Hoi, Siti! Habis bunga aku di petiknya! Siti! Itu bukan macam makanan untuk kamu ke, Jo? Gedi. Malu kau, Jo. Jadi sama ada saya berhenti buat TikTok atau kahwin dengan awak? Betul. Bye. Hah? Siti nak duduk sini? Jo! Muzik abang ni lain macam. Diorang semua kutuk abang lah. Abang ada proposal untuk Siti. Abang Cucus nak buat Si TikTok setiap Isnin hingga Khamis 10 malam di TV3. Awak ingat tak tahun lepas kita terjebak juga buat TikTok? Yes. Dengan Datuk Siti pula tu. Wah, betul kan? Dan ada sinonim di sini. Saya pernah buat lah TikTok dengan Datuk Siti. Awak benar kan? Wow, okey, itulah dia. Tapi anda semua yang mana menyukai drama ini, jangan lupa untuk anda saksikan drama Si TikTok. Okey, seperti mana yang dikatakan bermula pada hari ini jam 10 malam Isnin hingga Khamis di TV3. Alamak. Sarawak. Okey, lepas peluang ini anda pasti duduk di rumah dan enjoy lah segala rancangan yang ada di TV3. Dan esok kita akan bawakan satu topik yang menarik. Menarik. Semua para usahawan berkenaan usahawan dalam talian. Ya, betul lah. Sebab kita kan dah kurang lah kan nak berniaga secara fizikal dan sebagainya kan. Dan kebanyakan daripada tak digalakkan. Dan ada juga yang dah tutup apa semua. Tapi mereka menukar cara untuk mereka ni memasarkan produk mereka menerusi dalam talian. Okey, jadi besoklah kita nak belajar banyak benda besok kan. Usahawan dalam talian tersebut. Tapi dalam pada kita nak bercakap tentang perkara-perkara itu, kita nak ucapkan salam takziah kepada mereka yang berada dekat China lah. Semalam kita dikejutkan juga dengan banjir besar yang berlaku di sana mengakibatkan 25 orang korban banjir terburuk di China. Dan tentunya kita punya banyak visual untuk dikongsi kepada anda juga. Antara yang menjadi kerisauan yang melihat LRT itu sendiri ditenggelami air. Dan inilah dia menyebabkan tanah runtuh dan membanjiri seluruh bandar tengah China. Dengan gambar menunjukkan penumpang sedang berjuang melawan air setinggi dada di dalam kereta api. Betul. Okey. Jadi inilah dia sedikit visual yang kami bawakan untuk anda semua. Dan visual ini menutup tirai MHI pada hari ini. Dan kita jumpa lagi pada esok hari. Saya Fazli Fuad. Lindung diri. Lindung semua. Assalamualaikum. Bye-bye.
了，他全夹着你了。下来，下来。